والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini insya-Allah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula pembelajaran dan pengajian kita menerusi surah An-Nur, dan insya-Allah kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-51. Betul kan? 51 kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud hanya ucapan orang-orang yang beriman itu yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka segera akan berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah termasuk di kalangan orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Baik, pada ayat 51 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ciri-ciri sifat orang-orang yang beriman. Di antara salah satu ciri-ciri sifat orang-orang yang beriman iaitu mereka bersegera di dalam menyahut perintah dan seruan daripada Allah dan Rasulnya. Yakni mereka bersegera untuk menunaikan, melaksanakan, menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya. Berdasarkan kepada Allah memberikan penegasan innama. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, kalau kita baca Quran, kita jumpa perkataan innama, maka ia memberi maksud penegasan ataupun memberi maksud pengkhususan. Seolah-olah Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita antara ciri-ciri sifat yang khusus, antara ciri-ciri sifat yang khusus bagi orang beriman yang tidak diberikan pada selainnya adalah, iaitu sifat itu hanya ada pada orang beriman. Apa dia sifat mereka? Iaitu apabila mereka diajak kepada keimanan, mereka diajak kepada kebaikan, mereka diajak kepada perintah dan menjauhi larangan, maka mereka akan bersegera menyahut perintah Allah dan Rasul, dan mereka tidak akan menangguhkannya. Jadi apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama iaitu sifat bersegera. Sifat bersegera. Dia tidak akan bagi alasan, dia tidak akan mencari alasan, ataupun dia tidak akan membuat-buat alasan. Ada tiga benda tu. Satu, dia bagi alasan. Dua, dia cuba cari apa alasan nak bagi.
Nombor 3, dia reka. Dah tak tahu nak cari macam mana, reka je lah. Sifat orang-orang yang beriman dia tidak seperti itu. Ya, kerana sifat mereka dinamakan sebagai sifat musara'ah. Apa makna musara'ah? Musara'ah ni maknanya bersegera. Ya, bersegera di dalam memenuhi perintah Allah dan Rasul. Ya, ini dinamakan sebagai kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Misalan contoh, kalau dia mendengar tentang suruhan Nabi, dia baca hadis Nabi, dia dengar suruhan Nabi SAW, Nabi galakkan buat itu dan ini, dia terus buat. Dia terus berusaha untuk beramal. Bila dia mendengar tentang larangan Allah dan larangan Rasul tentang beberapa perkara yang ditegar, dia terus berusaha untuk menjauhinya atau meninggalkannya. Ini ciri-ciri sifat orang yang sempurna imannya. Misalan contoh, kalau kita tengok sikap para sahabat yang ada pada diri mereka, sifat yang pertama ini, iaitu sifat musara'ah ini, antaranya ada seorang sahabat Nabi yang dahulunya sebelum masa di awal peringkat Islam mereka minum arak. Kata Mu'adz bin Jabal, kami dulu di rumah-rumah kami ada tong-tong arak, ya, dan kami menyimpannya dalam bekas-bekas yang besar, macam buat stok lah. Dan apabila kami minum, maka kami akan selalu bertelagah antara satu dengan yang lain, sehinggalah kami mengurangkan minum sekadar untuk minum. Dia tak minum sampai mabuk lah. Tetapi apabila telah sampai kepada kami ayat Al-Quran yang mengharamkan arak, maka kami telah pun menuang arak-arak yang berada di dalam simpanan bekas kami, sehingga kan jalan-jalan raya di kawasan bumi Madinah itu seperti berlakunya banjir bah. Banjir bah bukan banjir air hujan, tapi banjir bah daripada air arak yang telah dicurahkan. Dia tak fikir dah, ni kalau tuang ni rugi ni, sebaldi saja berapa duit dah, ini setung, lagi rugi, baik jual. Dia tak akan fikir macam tu. Ya, dia akan terus buat. Sama ada mereka tahu manfaatnya atau mereka tidak tahu keburukannya, mereka akan laksanakan. Ya, mereka akan tunaikan. Sama juga ada seorang sahabat Nabi, dia pernah memakai cincin daripada emas. Dia tak tahu. Bila Nabi SAW tengok cincin di jarinya, Nabi tanya, kenapa kamu memakai cincin ini? Dia kata, kerana cincin ini aku pakaikannya masa zaman jahiliah lagi. Maka baginda mengatakan, mana-mana lelaki yang menyarungkan cincin emas di jarinya, seperti dia meletakkan bara api neraka di jarinya. Dia terus ambil cincin tu, tak cakap banyak, dia balik, cabut, terus balik. Maka Nabi SAW cakap kepada sahabat tadi, kenapa kamu tak ambil cincin itu dan kamu pergi menjualnya? Sebab yang haram pakai, kalau jual tak apa. Contoh orang lelaki, walaupun dia tak boleh pakai sutera, tapi dia nak jual kain sutera, boleh tak? Boleh, tapi kena jual pada orang yang boleh pakai lah. Jangan dia jual ke orang lelaki juga. Dia nak jual emas, dia ada kedai emas, tak ada masalah. Yang dilarang memakai, bukan menjual. Jadi Nabi tanya, kenapa tidak kamu mengambil dan menjualnya untuk keperluan kamu? Dia kata, tidak akan aku mengambil balik sesuatu yang telah aku lempar setelah mana Rasulullah SAW menegurku. Sebab Nabi tegur dia, jadi dia tak nak dah ambil. Jadi dia kata, siapa nak ambil, ambil lah, dia sedekah lah. Siapa jumpa ambil, saya halalkan. Sampai tahap macam tu. Kalau kita lepas Nabi kata, ambil lah jual, betul juga. Ni kalau jual dapat duit balik. Siap silap, emas duk naik pula harga, dapat lagi banyak duit berbanding masa beli dulu. Tapi sahabat
Mereka begitu bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, baik, itu ciri-ciri yang pertama yang kita lihat daripada ayat 51. Kemudian disebutkan lagi oleh ulama tafsir, antara ciri-ciri sifat orang yang beriman itu adalah mereka membenarkan. Tadi bersegera, ini membenarkan. Apa makna membenarkan? Iaitu mereka melaksanakan, mereka mengerjakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, apa yang telah sampai kepada mereka, mereka mengerjakan dan membenarkannya. Sebab makna iman, apa makna iman? Makna iman bukan iman adalah mutiara. Itu lagu Abang Raihan. Iman ni maknanya adalah at-tasdiq. Iman ni maknanya kita membenarkan apa yang kita percaya. Contoh, kita percaya Allah itu Esa. Macam mana kita nak membenarkan Allah itu Esa? Iaitu kita menjauhi syirik, dan kita hanya beribadah kepada Allah. Itu maknanya kita membenarkan apa yang kita percaya. Macam mana kita percaya pada malaikat? Macam mana percaya pada malaikat? Bukan sekadar kita percaya, malaikat ni ada, malaikat ni menulis. Bukan. Kita membenarkannya dengan kita berhati-hati di dalam berbuat amalan, sebab kita khawatir malaikat menulis keburukan dan kejahatan kita. Kalau kita buat pun, kita segera minta ampun dan istighfar, supaya apa yang ditulis itu tadi akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kita membenarkan. Percaya pada hari kiamat. Macam mana membenarkan hari kiamat? Bukan sekadar saya yakin hari kiamat itu ada, tidak. Tapi membenarkan dengan kita membuat persediaan. Apa amalan kita? Kalau kita meninggal nanti, apa amalan yang kita akan tinggalkan, kita akan wariskan, supaya amalan itu dapat berpanjangan sehinggalah hari kiamat. Itu maksud membenarkan. Ya. Jadi sebab itu dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya sifat orang beriman itu adalah mereka membenarkan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya. Makna kata mereka mengerjakannya, mereka mengerjakannya, dan mereka tidak bermalas-malasan, dan mereka juga tidak meninggalkan. Ini salah satu daripada sifat. Yang ketiga, daripada ayat 51 ini juga Allah Ta'ala menyatakan kepada kita antara sifat orang beriman, mereka tidak akan mengambil sesuatu keputusan di dalam hidup mereka, melainkan mereka kembali kepada Allah dan Rasul. Apa makna kembali kepada Allah dan Rasul? Maknanya mereka akan merujuk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka akan kembali kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini maksud perkara yang ketiga daripada ayat 51. Ciri-ciri sifat orang yang beriman. Maknanya kalau dalam hidup mereka, mereka ada masalah, mereka ada ingin membuat sesuatu keputusan, atau ingin merancang sesuatu perkara, jadi mereka akan mencari redha Allah dan Rasul dulu. Mereka akan tengok Quran kata apa dulu, mereka akan tengok apa kata Rasulullah dahulu, dan mereka akan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencari kepada perintah, sunnah, ajaran Rasulnya, sebelum mereka terburu-buru melakukan sesuatu perkara. Ini sifat. Sebab itu disebut di sini du'u ilallah. Jadi mereka akan segera balik kepada Allah dan Rasul sebelum mereka mengerjakan apa-apa urusan.
Ya, apa-apa urusan. Jadi kita hari ni, realiti hidup kita, kalau kita tengok, kalau kita nak buat sesuatu benda, ada tak kita balik pada Allah dan Rasul dulu? Dalam ayat Quran yang lain Allah Taala sebut wa idza fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalaulah kamu berselisih dalam beberapa perkara, maka hendaklah kamu balik kepada Allah dan Rasul. Contoh, balik rumah berbalah dengan suami tentang satu perkara. Suami cakap macam ni, kita cakap macam ni. Ada tak kita kata, bang macam ni dulu, sebelum kita nak lanjutkan kita punya perbahasan ni, siapa betul, siapa salah, idea siapa bagus, idea siapa tak bagus, kita tengok dulu. Benda yang kita bincang ni betul ke tak betul? Kalau idea ni tak betul, bertentangan, kita tak payah bincang, buang masa. Tapi kalau benda ni baik, kita nak tahu siapa yang lebih baik, kita tengok apa kata Allah dan apa kata Rasul. Apa yang ditunjukkan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpama contohnya. Jadi kita berpesan antara satu sama dengan lain. Misalnya Rasulullah SAW bermesyuarat dengan isterinya. Jadi betul lah kita duk buat meeting ni, betul lah ni bang. Cuma yang tak pernah betul, saya kata saya betul, awak kata awak betul. Jadi tak tahu siapa yang betul. Dua-dua kata masing-masing betul. Mesyuarat tu betul lah. Okey, sekarang kita tengok macam mana pula cara Nabi menguruskan pendapat dalam mesyuarat. Kita tengok. Jadi bila kita rujuk balik, maka hal ini akan membawa kepada berkat dalam hidup. Dia akan bawa kebahagiaan dalam hidup. Yang pernah ada satu kisah saya baca, nanti insya-Allah tengoklah. Kalau ada masa boleh juga kita belajar kitab berkenaan dengan kisah kehidupan para isteri Nabi, para isteri Nabi ridwanullah alaihin. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah berdebate lah, kita panggil, berdebat dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kan orang muda dia ada ego sikit. Ya. Jadi Aisyah kata dia betul, Nabi bagi pendapat, Nabi kata Nabi betul. Tapi dalam bukan urusan agama, dalam urusan kehidupan seharian. Jadi bila Aisyah tak setuju dengan pendapat Nabi, Nabi pun tak setuju dengan pendapat Aisyah, maka Nabi tanya pada Aisyah, macam manalah aku nak puaskan diri kamu supaya kamu boleh terima pendapat aku, ataupun dengan cara aku dapat terima pendapat kamu. Maka kata Aisyah, Nabi kata pada Aisyah, kalau begitu kita ambil hakim lah. Kita lantik orang ketiga, dengar pendapat kita, biar dia tolong buat keputusan, mana pendapat yang lebih bernas. Kemudian Nabi tanya pada Aisyah, apa kata kalau aku panggil Umar? Sebab Umar orang asing. Umar bukan daripada keluarga kamu, dia bukan daripada keluarga aku. Jadi kita suruh Umar dengar, biar Umar buat keputusan, sebab Umar orangnya tegas. Kata Aisyah, Umar tak nak, garang sangat. Ya, terlalu keras. Saya tak nak Umar, saya nak orang yang ada belas kasihan sikit. Saya ni orang perempuan muda pula, saya tak nak Umar. Tengok, Nabi begitu toleransi. Patutnya baguslah Umar tu. Ya. Osman tak nak juga, malu sangat. Nanti minta pandangan, dia diam. Dia rasa serba salah, nak bagi tahu siapa betul. Sebab ayah dia kawan dengan ayahku, dan dia juga malu kepadamu. Baik. Maka Nabi tanya Aisyah, habis tu siapa? Panggil saja ayahku. Aisyah kata apa? Panggil saja ayahku. Kalau kita jadi suami, amboi. Kalau panggil ayah kamu, mestilah ayah kamu sokong kamu dah anaknya. Tapi Nabi tak cakap macam tu. Okey, tak apa, kita panggil Abu Bakar. Panggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi pun bagi tahu, Aisyah pun bagi tahu. Bila Abu Bakar dengar, cuma Nabi pesan ke Abu Bakar, aku panggil kamu ini
janganlah kamu merasakan orang kata apa, condong kepada aku kerana aku Rasulullah, atau kamu condong kepada anak kamu kerana dia anak kamu. Kamu jadi seperti orang yang tak ada hubungan, tak kenal antara kami berdua. Abu Bakar kata insya-Allah dia buat. Dia dengar lah. Bila dia dengar, dia kata pendapat Rasulullah betul. Nabi tanya, apakah kerana engkau menghormatiku? Tak. Ini tak bias. Bila Aisyah dengar tu, Aisyah kata, bawa penat dia panggil ayah. Panggil ayah pun bukan ayah sokong saya pun. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, memang Nabi je lah yang betul selalu. Dia cakap macam tu, jadi Abu Bakar jadi marah. Sebab seolah-olahnya Aisyah tak boleh terima. Jadi bila Abu Bakar datang hendak memarahi Aisyah, maka Nabi halang. Nabi kata, wahai Aisyah, wahai Abu Bakar, aku bukan menjemputmu untuk memarahi anakmu. Aku menjemputmu sebagai hakim. Sekarang dah bagi pendapat, boleh balik. Bila balik, Abu Bakar balik, maka Nabi kata pada Aisyah, nampaknya aku dah panggil hakim pun kau tak redha. Jadi aku ikut sajalah pendapat kamu. Mana nak tunjukkan ada beberapa keadaan jika perkara itu tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan agama, tak bercanggah dengan syariat, hanya nak babitkan. Contohlah macam kita nak setting kenduri, nak bagi door gift ke tak nak. Suami kata tak payahlah sebab habis duit dia. Yang isteri kata kena bagi, kawan saya kahwin semua bagi. Malu lah bang. Dia kira malu dia. Jadi berperang lah benda tu, tak ada masalah pun dalam agama. Bagi dapat pahala, kalau tak mampu tak payah bagi. Tapi duk dibit macam tu lah. Tapi kalau ikut cara Nabi SAW, maka Nabi mengalah sajalah. Ada beberapa keadaan Nabi mengalah saja kepada pandangan isterinya. Ini menunjukkan bila kita balik urusan kita itu, mengambil contoh balik kepada akhlak Rasulullah SAW, maka kehidupan kita akan menjadi berkat, dan akan Allah Ta'ala berikan sakinah, dan keputusan yang kita buat tu pun Allah akan bantu. Dalam satu hadis yang lain Nabi menyatakan, sesiapa yang aku berikan kepadanya ujian ataupun musibah, kata Allah dalam hadis kursi, lalu dia meminta jalan untuk keluar daripada musibah itu selainku. Allah kata dia pergi cari orang lain selainku. Dia tak doa, dia tak buat istikharah, dia tak balik-balik tengok apa kata Allah, apa kata Nabi. Aku akan serahkan urusannya pada manusia. Manusia boleh buat lah, ambil, biar orang yang buat. Pandai-pandailah kamu. Allah tinggalkan. Tu yang masalah kita tak selesai-selesai, tak berkesudahan. Tetapi sesiapa yang menjadikan aku sebagai minta tolong pada Allah, mengadu pada Allah, dalam masa yang sama dia berusaha minta pandangan orang yang berilmu dan sebagainya, maka Allah bantu untuk meringankan kesulitan dan musibah ke atas dia. Sebab tu kita kena rujuk kepada orang-orang yang berilmu. Baik. Okey, yang terakhir, yang keempat, sifat ciri-ciri kepribadian orang beriman itu adalah mereka sentiasa berkata, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kenapa disebut perkataan sami'na dulu, dengar, kemudian baru taat? Kenapa tak taat dulu baru dengar? Kerana dekat sini kata para ulama, Allah menyebut perkataan dengar dulu adalah untuk memberi maksud kepentingan untuk faham, kepentingan untuk memahami dan juga mendapatkan pengetahuan ilmu tentang perintah Allah dan Rasul, serta larangan untuk mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Orang beriman
Kalau dia nak buat sesuatu perintah Allah, dia belajar dulu. Bukan main buat je. Saya dengar orang kata sembahyang duha kena buat 6 rakaat. Saya nak buat lah, dia tu buat. Macam mana cara buat, tak tahu. Apa nak dibaca, hentam sajalah. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman, bila dia nak buat satu ibadah kepada Allah, dia nak buat sesuatu perkara, dia nak pastikan apa yang dia buat tu menepati kepada apa yang disuruh. Dan dia nak buat satu benda yang sempurna. Dia bukan nak sekadar buat, dia nak sempurna, lengkap. Jadi kalau nak bagi sempurna lengkap, dia kena tahulah. Mana boleh buat benda yang tak tahu. Nanti benda tu jadi tak sempurna, benda tu jadi tidak lengkap. Jadi sebab tu sifat orang beriman, sebelum dia nak taat kepada perintah Allah, dia kena dengar apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, kemudian dia cuba memahaminya dan dia belajar tentangnya, kemudian dia mengerjakannya. Barulah apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah dan menjadi sempurna dan menepati kepada apa yang disyariatkan olehnya ataupun yang disuruhkan olehnya. Ya. Sebab tu kenapa hikmah disebut perkataan dengar dulu sebelum taat. Ya, dengar dulu sebelum taat. Dan di sini mengajar kepada kita konsep ketaatan. Macam mana kita nak faham taat? Taat ni sebelum kita buat apa yang orang tu suruh, kita kena dengar dulu. Bila kita dengar, peringkat yang kedua, ini ketaatan selain daripada Allah dan Rasulullah. Ketaatan ini ada dua, ulama kata. Satu namanya taat yang mutlak. Taat yang mutlak. Mutlak ni absolute lah, tak ada kompromi. Maknanya kena ikut semuanya. Tak boleh nak bantah, tak boleh nak bagi pandangan kedua, tak boleh. Satu saja. Ini taat yang mutlak. Taat yang mutlak ni kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasul. Dua ni taat yang mutlak. Tak boleh nak bantah, tak boleh nak bagi plan B, plan C. Tak boleh. Satu plan saja. Dia tak ada plan yang seterusnya. Yang kedua namanya taat yang muqayyad. Muqayyad ni ketaatan yang terikat dengan sesuatu yang lain. Ketaatan yang terikat dengan sesuatu yang lain. Contoh, ketaatan pada suami, ketaatan pada ibu bapa, ketaatan pada tuan bagi hamba, ketaatan pada majikan, ketaatan pada pemimpin. Ini dinamakan ketaatan muqayyad, ketaatan yang terikat. Macam mana? Bila kita dengar arahan mereka, jangan buat lagi. Kita kena saring dulu, kena timbang dulu. Apakah apa yang mereka suruh bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul ataupun tidak? Kalau tidak, buat. Kalau bercanggah, tak perlu buat. Kerana dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah fima amara. Ke atas kamu kena dengar dan taat pada perkara yang disuruh. Mana apa yang disuruh oleh yang tadi kita sebutlah, suami dan sebagainya. Fa idza umira bi maksiatin, kalau mereka suruh kamu benda yang bercanggah, fala sam'a wala ta'ah. Tak payah dengar pun tak apa. Apatah lagi taat. Dengar pun tak perlu, apatah lagi taat. Ini maksudnya membezakan kepada kita tentang perbezaan ketaatan. Contoh, ada satu sahabat yang saya kenal, dia ada hubung saya, dia kata, perlukah kita taat kalau ibunya menyuruh untuk dia menceraikan isterinya? Dia dalam dilema, dia kata.
Sebab mak dia tak suka dia kahwin dengan janda. Mak dia nak suruh dia kahwin dengan anak dara. Jadi yang anak ni berkenan pada janda tu, sebab dia kata bagus, akhlaknya pun baik, lagipun keadaan dia dan sebagainya, banyak faktor lah. Jadi dia kahwin, mak dia tak suka. Bila dia bawa datang pun mak dia kata ni bukan cucu aku, ni cucu orang. Jadi dia punya menantu dia terasa lah. Datang tak dilayan, makan pun kena ambil sendiri, macam tak wujud lah. Seolah macam mak dia tak nampak dia, walaupun dia ada. Tak bercakap. Dia bercakap dengan anak dia, tak bercakap dengan menantu dia. Ya. Lepas tu dengan cucu dia pun dia tak bagi apa-apa, sebab dia rasa tu bukan cucu dia, cucu orang. Ya. Walaupun dah kahwin dengan anak dia, patut cucu dia lah. Kalau tak kahwin, cucu anak orang lah. Dah kahwin, cucu dia lah. Dia tukarlah hak milik tu, kan? Macam anak perempuan kita lah, bila dah kahwin bukan milik kita lah, milik suami dia lah. Ya. Jadi dia pun jadi macam tak sedap, bersalah dilema. Isi dia baik, kalau dia cerai isi dia, macam zalim pula kat isi dia. Apa salah isi dia? Tak ada salah. Kalau tak cerai, mak dia pula marah ke dia, nanti dia haka pada mak pula. Jadi terumbang-ambing lah dalam dilema. Jadi dia nak tahu mana yang lebih penting, nak jaga redha mak ke nak jaga redha isteri. Ya, mana satu? Macam mana tu? Mak, so ceraikanlah. Oh ya, ini ada dua mazhab ni. Okey, baik. Isi boleh cari, mak tak ada cari kan? Isu hangat Baik. Kalau kita tengok dari segi dasarnya dalam agama, ada ke benda ni? Ada sebenarnya. Contoh macam riwayat yang menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Nabi Ismail untuk ceraikan isteri dia, dan Nabi Ismail menceraikan. Begitu juga ada dalam satu riwayat yang lain, ayah Sayyidina Umar Sayyidina Umar pernah berpesan pada anaknya Ibnu Umar untuk ceraikan isterinya, lalu dia menceraikannya. Cuma bila kita balik tengok riwayat tadi, macam Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ismail ceraikan isterinya? Kerana Nabi Ibrahim ketika sampai ke rumah anaknya Ismail, Nabi Ismail tak ada masa tu. Jadi isteri dia komen macam-macam. Ismail ni hidup dengan dia tak kaya lah, memburukkan suami dia di hadapan bapa mertua. Nabi Ibrahim fikir, kalau aku bapa mertua pun dia mengata anakku, kalau orang luar dah pergi kena teruk lah. Depan bapa mertua pun dia kutuk anak dia tak peduli. Apatah lagi kalau dengan orang luar, dia akan buka aib suami dia. Makna katanya salah satu daripada dosa yang Nabi sebut, antara dosa yang besar yang banyak orang tak tahu antara suami dan isteri adalah bila dia pergi pada seseorang orang luar, yufdi sarrahu, dia membongkarkan rahsia suaminya, yang suami pula bongkarkan rahsia buruk isterinya kepada orang lain. Sekarang ni orang share kat Facebook lah, share kat pejabat lah, macam-macam yang menyebabkan kepada hilang berkat tu tadi. Jadi bila Nabi Ibrahim dengar macam tu, Nabi Ibrahim kata ini tak sesuai lah. Jadi menantuku, isteri kepada anakku. Jadi sebab tu dia memberi kiasan supaya menukar bingkai pintu tu.
Kerana nak menunjukkan kalau bingkai ni tak bagus, pintunya pun takkan tahan lama walaupun pintunya bagus. Begitu juga yang sebaliknya. Bahkan kalau kita tengok dari satu sudut, Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Nabi pernah menceraikan isterinya Hafsah. Hafsah ni siapa? Bukan Kak Hafsah kita tu. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar. Bukan kaling-kaling, anak sahabat, kawan rapat Nabi. Hafsah, bila Nabi ceraikannya, Allah turunkan wahyu, perintah kepada Nabi Muhammad SAW, rujuk balik. Allah suruh Nabi rujuk balik. Walaupun Hafsah buat salah, tapi salahnya kecil, nak dibandingkan kebaikannya yang lebih banyak. Nabi kata, Allah kata kepada Rasulullah SAW, rujuk balik Hafsah, kerana dia seorang yang semayang malam, rajin berpuasa. Banyaklah Allah sebut kebaikannya, dan Nabi rujuk balik. Jadi bila kita balik kepada dua dalil ini tadi, makna katanya oleh kerana Nabi Ibrahim suruh cerai itu kerana perangainya yang buruk. Sebab itu Nabi Ismail taat. Sebab itu Nabi Ismail taat. Tapi kalau dia baik, so kita kena timbanglah pandangan ibu dan ayah kita itu. Jika dia adalah perbuatan yang memutuskan silaturahim, apakah kita kena taat? Kan Allah kata dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaulah kedua ibu ayah kamu itu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, sebenarnya bukan nak kata dosa syirik saja, apa-apa saja yang bertentangan dengan perintah Allah. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan taat. Tapi hormat masih hormat, sayang masih sayang, cuma jangan taat. Itu saja. Jangan ikut. Kena bebel pun tak apalah, tapi jangan taat. Dan tidak taat itu tidak berdosa. Tapi bukan bererti yang salahnya adalah tak taat, lepas tu dia boikot mak dia tak datang, itu salah lah. Tak taat satu hal, tapi dia tetap kena menghubungkan hubungan walaupun mak dia tak suka. Redha nak buat macam ni ujian, anggap itu sebahagian daripada ujian. Jadi dia tak boleh putuskan hubungan dengan ibunya, dalam masa yang sama dia tak boleh mentaati kerana dia boleh memutuskan silaturahim dengan isterinya. Kerana isinya tak nusyuz, isinya tidak nusyuz, taat, bahkan buat baik kepada mak mertua dia, tapi mak mertua dia tak layan, bagi hadiah pun tak ambil, tapi dia bagi melalui bapa mentua dia, contoh. Ya, ini misalannya lah, perumpamaan untuk kita tahu timbang tara macam mana kita nak berurusan dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Okay, habis kita untuk ayat 51. Sebab tu Allah menyatakan, siapa yang memiliki ciri-ciri sifat orang yang beriman itu tadi, dengan dia dengar dan dia taat, maka dia itulah termasuk di kalangan orang-orang yang muflihun, yakni orang-orang yang berjaya. Maksud berjaya dekat sini adalah merujuk kepada kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Kejayaan di akhirat atas ketaatan pada Allah dan Rasul adalah diberikan 3 perkara. Berdasarkan ayat Quran yang lain, Allah kata, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Yang pertama dalam surah An-Nisa, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, yang pertama ganjarannya Allah bagi syurga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang lain, kesan daripada ketaatan itu Allah berikan keampunan. Lahum maghfiratun. Yang ketiga, wa ajrun azim, iaitu Allah berikan pahala yang besar. So Allah bagi syurga, Allah bagi keampunan,
Sebab tu setiap kali kita buat suruhan Allah, walaupun kita tak istighfar, Allah gugurkan dosa kita. Itulah hebatnya Allah. Kita dengar je cakap Allah, buat apa Allah suruh, buat apa Nabi suruh, selain kita dapat pahala, Allah gugurkan dosa kita walaupun kita tidak beristighfar. Okey, baik. Kemudian kita tengok ayat 52. Allah sambung lagi ciri-ciri sifat orang yang taat. Tadi Allah bagi tahu ciri sifat orang beriman. Ini kesan ketaatan. Kalau kita taat pada Allah dan Rasul, apa kesan dia? Allah kata, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Allah Ta'ala menyatakan, dan barang sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu ciri-ciri orang-orang yang mendapat kejayaan. Muflihun tadi tu. Siapakah orang yang berjaya? Ada beza tak muflihun dengan faizun? Kalau kita tengok tadi muflihun dia tulis apa? Beruntung. Kalau faizun apa dia? Menang. Faiz ni orang yang menang. Muflihun ni orang yang untung. Apa beza dia? Beza dia, kata para ulama, kalau muflihun orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kalau faizun dia merujuk kepada nikmat yang tertinggi yang dia akan perolehi di akhirat. So Allah nak bagi dua kejayaan kat sini. Satu kejayaan muflihun, satu kejayaan faizun. Kalau muflihun, kejayaan dia bahagia dekat dunia dengan menjadi orang yang beriman, dan dalam masa yang sama dia akan dapat untung di hari akhirat. Kalau faizun, orang yang dia dapat kejayaan di akhirat dengan kejayaan yang tertinggi, dia dapat ganjaran yang terbaik. Sebab ada orang balik ke akhirat, dia dapat untung, tapi untungnya bukan untung yang paling tinggi. Untung jugalah, macam kita berniaga lah, untung tak sama. Ada orang untung 2 kali ganda, ada orang untung 1 kali ganda, ada orang balik modal je, misalnya kan. Jadi nisbah untung tu berbeza. Sebab itu faizun orang yang dapat untung yang banyak. Muflihun orang yang mendapat untung tapi tidaklah setinggi golongan faizun. Tidaklah setinggi golongan faizun. Ada ulama mengatakan muflihun itu maknanya orang yang telah berjaya mendapatkan syurga Allah. Adapun faizun orang yang berjaya dijauhkan daripada neraka Allah. Ada ulama bezakan begitu. Muflihun, kenapa Allah bagi nama muflihun? Orang yang beruntung sebab dia dapat masuk syurga. Faizun, kenapa Allah bagi tahu orang yang menang? Sebab Allah menangkan dia, selamatkan dia daripada dia masuk ke dalam neraka. Satu, kalau dalam ayat Quran yang lain, dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala ada menyebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah kata siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang faz. Allah Ta'ala tak kata orang yang muflih, beruntung, tapi Allah kata faz, maknanya dia adalah orang yang menang. Sebab kemenangan kita dalam hidup ni adalah bila Allah jauhkan kita daripada neraka. Allah jauhkan kita daripada maksiat, maknanya kita menang. Kita menang ke atas nafsu, kita menang ke atas syaitan. Bila Allah Ta'ala jauhkan kita daripada murka Allah, Allah menangkan kita.
Bila kita jauh daripada neraka, kita juga mendapat kemenangan. Tapi kalau untung, seperti Allah dekatkan kita pada keampunan dia, kerahmatan dia, keredaan dia, suruhan dia, dan juga syurganya, itu tanda keuntungan. Jadi kena beza antara untung dan juga menang. Okey, siapakah orang-orang yang menang ini? Pertama Allah kata, wa may yuti'illah wa rasulah. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Apa maksud taat pada Allah dan Rasul? Iaitu maksudnya adalah melaksanakan segala perintahnya daripada yang wajib maupun yang sunat. Sebab taat ni dia tak boleh beza-beza. Orang yang taat dia tak akan beza-bezakan. Saya buat yang wajib je lah pun, yang sunat ni alah sunat je pun, nak buat-buat tak nak buat sudah. Ini bukannya orang yang mencapai darjat ketaatan yang hakiki. Kerana dalam dia nak melaksanakan perintah Allah, dia berkira-kira, ya? Dia membeza-bezakan. Kalau orang yang taat ni dia tak kira. Contoh, kalau mak dia suruh dia buat, kalau benda yang mak dia suruh buat, benda tu besar, dia buat. Tapi kalau benda kecil, dia tak nak buat. Contoh, mak dia kata, tolong ambilkan kunci kereta. Alah, kunci kereta je mak ambil lah sendiri. Sebab bagi dia benda tu kecil, mak dia pun boleh buat. Tapi kalau mak dia kata, tolong mak ada masalah ni, benda tu besar, baru dia nak buat. Jadi kalau orang yang taat, dia tidak membezakan. Sebab apa dia tak membezakan? Sebab dia taat itu kerana dia nak dapat dua perkara. Satu, cinta dan kasih. Nombor dua adalah redha. Jadi orang yang taat, dia tak akan berkira-kira dan dia tak akan membeza-bezakan. Kalau mak dia suruh buat benda kecil je pun, dia akan buat. Sebab apa? Dia nak mak dia sayang dia, dan dia nak ibunya redha kepada dia. Bukannya sebab dia nak digelak, alamak benda kecil je, kalau Alung buat pun ni adik pun boleh buat. Dia tak kata begitu, ya. Dia nak rasa macam Alung ni kena buat satu benda yang besar lah sikit, ya. Jadi sebab itu orang yang taat ini, orang yang menang, mendapat kemenangan ni, orang yang tidak berkira-kira di dalam mengerjakan perintah Allah. Dan orang yang taat ini adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Kerana orang yang tidak ikhlas, dia tak boleh taat. Orang yang tak ikhlas, dia tak boleh taat. Contoh, macam anak kita, kalau dia tak ikhlas pada mak ayah dia, dia taat kat kita? Dia taat. Sebab apa? Sebab dia tahu mak dia banyak duit. Mak hari ni tak nak urut kaki, rajin pula anak aku, boleh duduk urut kaki, ya. Jadi diurutkan kaki tu sebab dia ingatkan bahawa dia tahu yang ibunya memiliki harta yang banyak, contohnya. Jadi dia tunggu je, sambil urut bilalah nak meninggal gitu, ya. Sebab dia menantikan pusaka daripada si ibunya itu tadi, ya. Ini ada yang dia taat kerana dia nakkan ganjaran, ataupun buat-buat apa mak dia suruh dia buat. Lepas habis buat, dia datang, takkan tak ada apa-apa, anjalah topak ke ni ya, itu kan beza, ya. Sebab itu ketaatan ini pun ada tingkatan-tingkatan dan ada darjat-darjatnya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, ada mereka yang taat kepada Allah kerana dia mendambakan cinta dan kasih sayang Allah, dan dia mendambakan keredaan Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang taat kepada Allah kerana dia mengharapkan kurniaan Allah berbanding cinta dan kasihnya. Misalnya dia nakkan pahala, tapi salah tak? Tak salah lah juga. Ni sebab apa buat macam ni? Sebab saya nak Allah bagi pahala dia sekian-sekian, Nabi kata ganjaran dia sekian-sekian. Boleh juga. Tetapi tingkatan dia itu tidak sah,
tidak sama. Kalau kita taat pada Allah kerana kita nak ganjaran akhirat, itu tak salah. Itu tidak salah, kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, buatlah kamu amalan. Allah janjikan kepada kita pahala. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita taat kepadanya untuk Allah nak beri kepada kita ganjaran tadi. Jadi boleh, cuma tingkatan dia tak sama. Yang Allah tegur kita taat pada Allah semata-mata kita nak habuan dunia daripada Allah, tapi tak nak akhirat. Yang ni Allah tak suka. Yang Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia itu, dia menyembah Allah, dia nakkan ganjaran dunia daripada Allah, tapi dia tak nak akhirat. Dia buat tu, contoh dia sedekah. Dia sedekah tu bukan dia nak pahala. Tak naklah pahala syurga, tak nak. Saya nak Allah bagi dengan sebab saya sedekah ni, saya jadi lagi kaya, atau saya jadi lebih sihat. Bila dah sihat, bukan dia nak taat pun, jangan nak sihat lah. Nak jadikan sedekah tu supaya dia tak sakit, tapi bukan untuk tak sakit tu untuk diibadat. Tak. Dia nakkan bahagian dunia saja, akhirat dia tak nak. Sebab itulah Allah ajar kita doa yang paling baik, doa yang terbaik, yang paling suka Nabi SAW baca dan Nabi tak pernah tinggal, yang Allah rakamkan dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak salah lah kalau kita minta kebaikan dunia, tapi dia tak berhenti sampai situ. Nabi kata, Allah kata, wa fil akhirati hasanah. Tapi ke akhirat Allah ajar kita minta dua. Dunia Allah ajar kita minta satu. Kalau kita baca sebelum ayat tu, Allah kata, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah sebut dalam ayat tu, Baqarah tu, ada dua jenis manusia. Wa minhum, kata Allah, ada di antara manusia yang buat ketaatan kepada aku, dia berdoa, atina fid dunya, bagilah aku habuan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat aku tak nak. So Allah kata, boleh aku bagi kamu dunia saja, akhirat aku tak bagi. Tapi Allah puji yang kedua, wa minhum, ada antara manusia, may yaqulu rabbana atina fid dunya, dia minta kebaikan daripada dunia, hasanah, satu. Hasanah bukan plural, bukan jamak, dia singular, satu. Tapi bila akhirat, Allah ajar kita minta dua. Apa dia? Wa fil akhirati hasanah, satu lagi apa? Wa qina azabannar. Azab akhirat ni kan, azab neraka ni kan akhirat juga. Jadi kat sini diajarkan pada kita, kalau kita minta satu daripada nikmat dunia, minta dua daripada akhirat. Maknanya minta akhirat tu lebih daripada dunia. Jangan minta dunia lebih daripada akhirat. Boleh minta dunia, tapi kena bagi di ganjaran di akhirat itu dilebihkan. Okey. Baik. Yang kedua, wa yakhshallah. Sifat yang kedua yang Allah Ta'ala sebut dekat sini, iaitu takutkan Allah. Bukan sekadar dia taat, dia mesti takut. Kerana seseorang tu tak mampu taat kalau tidak ada perasaan takut. Kalau tak ada perasaan takut, kita tak boleh taat perintah Allah. Tadi kita dah bincang lah taat macam mana, tak memilih-milih. Kalau nak tinggal dosa pun, dia tinggalkan yang besar maupun yang kecil. Dia tak, yang kecil tak apalah, besar je lah tinggal. Tak, dia meninggalkan semua. Makruh ke, haram ke, dia tinggal. Syubhat ke. Cuma nak tinggal, cuma nak buat apa Allah suruh, nak tinggal apa Allah larang, dia kena ada dia punya ubat dia. Kalau tak ada ubat tu, tak jalan. Kita yang jalan. Dia kena makan ubat tu, iaitu takut kepada Allah. Dinamakan kat sini khusyah. Takut dalam Quran disebut dengan dua perkataan. Kalau kita baca Quran, kita jumpa Allah guna perkataan takut ada dua. Satu khauf, satu khasyah. Itu kena belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni
Dua perkataan makna sama, tapi penggunaan dia tak sama. Kita bahasa Melayu takut lagi apa dia? Gerun. Apa beza takut dengan gerun? Sudah. Ni orang Melayu kan? Oh, ngeri. Takut tak ngeri. Ada beza sikit Baik. Jadi macam tu juga khauf dengan khasyah. Ya, khauf dengan khasyah. Kalau khauf kalau khauf biasanya Allah guna perkataan tu merujuk kepada takut kerana sebab balasan. Takut kerana hukuman atau pembalasan. Itu digunakan perkataan khauf. Pasal apa takut? Takut Allah murka. Itu khauf. Takut Allah azab. Takut Allah seksa. Itu al-khauf. Yang ni pun kena adalah dalam jiwa seseorang mukmin. Tapi yang lebih tinggi darjat takut tu namanya khasyah. Yang Allah sebut dalam Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Surah Al-Mulk. Khasyah ni kita takut bukan kerana hukuman atau balasan. Kita takut disebabkan kerana kebesaran, dan kita takut disebabkan kerana kita tak dapat kurniaan, kita tak dapat kasih dan redha Allah. Itu namanya khasyah. Itu namanya khasyah. Contoh macam ni lah, seorang anak dia taat pada mak ayah dia bukan sebab dia takut ayah dia memukul dia. Kalau dia tak dengar, mak dia cili padikan mulut dia ke, mak dia tarik telinga dia ke, ayah dia rotan dia ke, itu takut khauf. Tapi satu lagi namanya khasyah. Dia kalau tak taat, dia takut nanti mak ayah dia tak sayang dia. Dia takut nanti mak ayah dia tak redha pada dia, tak anggap dia anak yang soleh. Itu namanya khasyah. Sebab tu ada beza antara khasyah dengan khauf. Ya, dua-dua elemen ni kena ada dalam jiwa orang yang beriman. Ya. Bila kita nak buat benda baik, kita kena ada khasyah. Tu kena faham. Bila kita nak buat benda maksiat, kita kena ada khauf. Barulah dia seimbang. Contoh, malaslah nak buat baik. Kalau tak buat nanti Allah tak sayang, nanti Allah tak redha. Jadi kita buat. Itu namanya khasyah. Nak buatlah benda Allah larang. Sebab apa? Baik dah banyak lah, buatlah jahat sikit. Takkanlah tak ada langsung jahat. Dia nak buat jahat sikit kan. Dia teringat, jangan. Walaupun sikit, siksaan Allah itu berat. Ada al-khawf, dia tinggalkan. Sebab tu khasyah untuk kebaikan, al-khawf untuk kejahatan. Kena ada kedua-dua sifat ini dalam jiwa orang yang beriman. Kemudian yang ketiga Allah kata wayattaqhi. Wayattaqhi ni apa dia? Taqwa. Antara perkara ketiga yang perlu ada pada jiwa orang yang mendapat kemenangan adalah taqwa. Apa yang dimaksudkan dengan taqwa? Taqwa di situ, sebab tu dalam hadis Nabi Nabi bersabda Nabi kata antara wasiat Nabi kepada para sahabat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Nabi bagi tahu tiga benda: takwa, lepas tu dengar, lepas tu taat. Maknanya nak boleh dengar dan taat ni kena ada takwa dulu. Sebab takwa yang bantu untuk kita dengar dan taat. Yang dimaksudkan dengan takwa ni sebenarnya takut juga. Dia macam takut juga. Sebab takwa daripada perkataan waqa. Waqa ni maknanya kita menjauhkan diri daripada larangan Allah atau meninggalkan suruhan Allah kerana takutkan Allah. Itu takwa. Itu makna takwa. Cuma bila Allah gabungkan takut dengan takwa dekat sini, maknanya ulama kata mesti ada beza. Takkan Allah ulang benda yang sama, tak ada beza.
Jadi maksud takwa dekat sini iaitu seseorang yang mengekalkan dirinya di dalam kebaikan. Itu maksud takwa. Tadi Allah sebut taat kan? Taat. Lepas taat Allah kata takut. Tapi ada orang dia taat kepada Allah seketika. Dia tidak berterusan. Hari ini taat, tahun depan tak tahu lagi. Hari ini takut, lagi sebulan takut pun tak ada dah. Sebab tu kena ada takwa. Kerana takwa ia merujuk kepada mengekalkan, istiqamahkan seseorang dalam ketaatan dan dalam ketakutan. Sebab tu kalau kita gabungkan dua ini, takut dan taat, kita akan dapat takwa. Kerana takwa itu dia menjadikan kita sentiasa melazimi, kita sentiasa kekal berada di dalam ketaatan dan juga berada dalam kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan perkataan taqwa. Sebab kata Abu Hurairah radhiyallahu an, taqwa itu seperti orang yang berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Kita macam pergi ke satu tempat, jalan tu penuh dengan duri, dan kita akan berjalan berhati-hati daripada terpijak duri tadi, kerana dia akan menyakiti kita. So makna takwa tu kalau mengikut tafsiran Abu Hurairah, orang yang berhati-hati. Dia nak cakap, dia hati-hati, dia fikir dulu Allah suka ke tak suka. Kalau dia nak buat, dia fikir dulu, dia hati-hati Allah redha ke tidak redha. Itu mengikut tafsiran tentang takwa. Dengan berhati-hati tu menyebabkan manusia akan terus kekal berada di dalam kebaikan dan kekal berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab tu kita kena nak dapatkan kekal dalam bertakwa ni, Nabi ada ajar kita satu doa. Yang kalau kita nak kekal berada dalam ketakwaan, kerana ada beberapa elemen yang membantu kita untuk terus kekal dalam takwa. Ada satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka al-huda. Kemudian Nabi kata at-tuqa. Kemudian yang ketiga al-afaf. Kemudian yang keempat al-ghina. Ada 4. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah atau petunjuk. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga al-afaf. Al-afaf ni minta dijauhkan daripada perkara yang haram. Yang kelima al-ghina, minta dikurniakan kekayaan hati, kekayaan ilmu dan kekayaan hati. Jadi ada 4 perkara yang penting. Pertama, yang menyempurnakan takwa kita adalah petunjuk. Kita kena ikut petunjuk lah. Kalau tak ikut petunjuk, kita tak boleh bertakwa. Kena sentiasa mencari petunjuk, sentiasa mengikut petunjuk. Sebab tu kena selalu meminta hidayah Allah dan mencari hidayah. Kemudian yang kedua yang membantu untuk takwa adalah al-afaf, menjauhi benda-benda yang haram. Yang haram ni bukannya dosa, maksudnya benda makanan yang haram. Kalau kita nak tinggal dosa tapi kita mengambil sumber yang haram, kita tak boleh tinggalkan dosa yang haram. Maknanya kena jauhi daripada sumber yang haram. Pemakanan, pemakaian, semua benda yang haram. Kerana dia, kalau kita tak tinggalkan, dia tidak membantu kita untuk meninggalkan dosa yang lain kepada Allah. Yang ketiga al-ghina, kena minta kekayaan ilmu dan kekayaan hati. Maknanya hati yang bersih. Kalau hati tak bersih, tak dapat jadi takwa, jadi taqwa saja. Tahu taqwa, tahu. Maknanya jadi tahu sumbat jelah. Ya. Dia tak boleh jadi takwa. Ini menunjukkan pada kita tentang 3 perkara yang Nabi ajarkan untuk kita sentiasa memohon kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Ta'ala menggunakan tiga sifat itu untuk menyempurnakan sifat taqwa, dan itulah ciri-ciri sifat orang-orang yang mendapatkan kemenangan, al-faizun. Okay, baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sampai ayat 52. Nanti kita akan sambung pada ayat sambungan yang seterusnya, sebab ayat tu dah masuk ayat tajuk lain. Kalau tak ada, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asmi insani alladhina amanu wa salihat wa sabil haqq wa sabil sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa atina bit taqwa wa janna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.